Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan menerangkan tentang salah satu ajaran sesat yang terdapat di Malaysia, iaitu kegiatan kumpulan Hizbut Tahrir. Kami daripada kumpulan 22. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu Nur Syawani binti Muhammad Muhyiddin, Nur Afrina Fakira binti Uzir, Sarato Amira binti Zulkifli, Cik Umairah Wahidah binti Cik So, Nur Aisyah Noha binti Zulkifli dan Mahfuzah binti Aziz. Kami semua daripada Undang-Undang Diploma Syariah. Ini adalah antara perkara yang akan kami terangkan mengenai kegiatan kumpulan Hizbut Tahrir. Saya akan menerangkan sedikit tentang Hizbut Tahrir sebelum rakan saya yang lain akan terangkan dengan lebih lanjut. Sebenarnya, Hizbut Tahrir bertujuan untuk membangunkan semula negara Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Namun, apabila kumpulan Hizbut Tahrir ini sampai ke Malaysia, mereka mula menunjukkan cara mereka untuk menyebarkan dakwah sebenarnya mendorong ke arah kesesatan. JAKIM juga telah meragui kegiatan Hizbut Tahrir di Malaysia ini. Pengenalan bagi kumpulan Hizbut Tahrir adalah pemimpinnya adalah Syekh Atta Abu Rashdah dan pengasas bagi kumpulan ini adalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kumpulan ini ditubuhkan pada tahun 1953 dan ibu pejabat mereka berada di Beirut, Lubnan. Keanggotaannya mencapai sehingga 10,000 hingga 1 juta ahli dan penggabungan antarabangsanya adalah satu dunia. Sejarah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir dalam bahasa Arabnya Hizbut At-Tahrir bermaksud Parti Pembebasan, adalah organisasi politik antarabangsa pan-Islamis dan fundamentalis yang menggambarkan ideologi sebagai Islam dan tujuannya sebagai penubuhan semula khilafah Islam atau negara Islam. Hizbut Tahrir berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya serta untuk mendirikan kembali sistem kekhilafahan. Hizbut Tahrir merupakan jemaah politik, bukan jemaah kerohanian seperti tarikat ataupun bukan badan ilmiah seperti lembaga agama atau badan penelitian dan juga bukan institusi pendidikan dan bukan pula pertubuhan sosial yang bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan. Idea-idea Islam menjadikan jiwa, inti dan sekaligus rahsia kelangsungan kelompoknya. Hizbut Tahrir didirikan berdasarkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat jamaah yang menyeru kepada kebaikan, mengajak memilih kebaikan iaitu memeluk Islam, memerintahkan kepada makruh dan mencegah kemungkaran. Mereka orang-orang yang beruntung. Seterusnya, Hizbut Tahrir bertujuan untuk mengembangkan kehidupan Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia dan bertujuan untuk mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami. Hizbut Tahrir juga bertujuan untuk menegakkan pemerintahan di bawah naungan Daulah Islamiyah iaitu Daulah Khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati. Hizbut Tahrir juga bermatlamat untuk mengembalikan kedudukan umat Islam seperti zaman kejayaannya dan keemasannya seperti dahulu, di mana umat Islam akan mengambil alih pemerintahan negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Seterusnya, negara khilafah akan menjadi negara nombor 1 di dunia sebagaimana yang terjadi pada masa silamnya, yakni memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam. Hizbut Tahrir juga bertujuan untuk menyampaikan hidayah bagi umat manusia, memimpin umat Islam untuk menentang kekufuran beserta segala idea dan peraturan kufur sehingga Islam dapat menyeliputi bumi. Ada beberapa pandangan tokoh ulama dunia terhadap Hizbut Tahrir. Daripada Dr. Husamuddin, ajaran Hizbut Tahrir menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah dan cenderung kepada akidah Mu'tazilah. Dan Hizbut Tahrir juga menyatakan akidah tidak sabit dengan hadis ahad. Mereka juga menolak azab dan nikmat kubur.
Dan daripada Yusuf Al-Qaradawi pula, pengikut Hizbut Tahrir ini mengatakan mana-mana dakwah yang tak berjaya selepas 23 tahun merupakan dakwah yang salah atau kena tukar caranya. Dan daripada Dr. Abdullah Azam pula, Hizbut Tahrir kurang menekankan aspek rohani sehingga mengabaikan perkara-perkara sunat atau zikir. Hizbut Tahrir mengeluarkan hukum fiqh yang pelik. Antaranya adalah harus mencium wanita, harus melihat gambar lucah, gugur solat orang yang berada di angkasa lepas dan banyak lagi. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat mengikut Hizbut Tahrir. Yang pertama, kaedah yang dipilih Hizbut Tahrir dalam mengembangkan dakwah adalah hukum-hukum syarak. Jadi ambil dari tarikah metod dakwah Muhammad sebab tarikah wajib diikuti. Yang kedua, Hizbut Tahrir merupakan antara gerakan Islam yang terbesar dan menonjol di Britain, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Palestin dan beberapa negara lain lagi. Seterusnya, antara langkah-langkah menangani ajaran sesat ialah melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar. Pengaruh ajaran sesat yang dapat ditangkis dengan kefahaman Islam yang sebenar melalui proses pembelajaran secara formal atau tidak formal. Yang kedua, menyebarkan ajaran Islam. Ajaran Islam hendaklah sentiasa didedahkan kepada masyarakat menerusi pelbagai kaedah seperti media cetak, elektronik, ceramah, seminar, forum dan simposium. Yang ketiga, kerjasama dalam penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang secara bersepadu oleh semua pihak akan dapat membendung kegiatan ajaran sesat daripada terus menular dalam masyarakat. Yang keempat, program pemulihan akidah. Orang yang terlibat dengan ajaran sesat amat memerlukan kepada program pemulihan akidah. Di Malaysia terdapat beberapa buah pusat pemulihan akidah seperti Pusat Pemulihan Akidah Jelebu, Negeri Sembilan dan Pusat Pemulihan Akidah Ulu Yang, Selangor. Dalil yang melarang ajaran Hizbut Tahrir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khabirum bima yasna'un wa kullil mu'minati yaghuduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zaharallahu minha. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada benda yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Kesimpulannya, Hizbut Tahrir merupakan sebuah kumpulan berideologi ekstrim dalam membawa pandangan serta perjuangan mereka. Sikap melampau kumpulan ini menyebabkan mereka menghukumkan kafir terhadap masyarakat Islam yang tidak menerima doktrin mereka dengan alasan reda atau tunduk di bawah sistem kafir. Umat Islam di Malaysia, khususnya di negeri Selangor, perlu menjauhkan diri dari sebarang aktiviti yang mempunyai ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, serta menjauhkan diri dari segala bentuk ajaran dan fahaman yang meragukan. Segera laporkan segala aktiviti yang meragukan kepada pihak berkuasa agama bagi membendung penularan ajaran yang boleh merosakkan akidah, syariah serta akhlak umat Islam. Ini antara rujukan yang kami ambil daripada website-website, antaranya di Google. Sekian dari kami. Terima kasih.